Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar anda di sana? Pastu harap anda sihat-sihat ya. Sehat, ceria, cerdas dan bersemangat ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsi sikit tentang satu bentuk komunikasi yang kita panggil komunikasi intrapersonal. Satu lagi tu interpersonal Yang ni ialah intrapersonal maknanya kita merenung diri kita, kita bercakap dengan diri kita ya. Pernah dengar tak orang sebut self talk ya? Berbicara dengan diri sendiri ya. Ya. Tak ada orang depan kita kan, kita seorang-seorang bercakap ya. Kita seorang-seorang fikir, kita seorang merenung diri kita, mengisafi diri kita ya. Itu aspek yang kita boleh kaitkan dengan komunikasi intrapersonal ya. Bagaimanapun kita cuba lihat apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi intrapersonal ni ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini ya, komunikasi intrapersonal ni ialah satu bentuk komunikasi ya, dengan diri sendiri. Maknanya kita berkomunikasi, kita bercakap, kita dengan diri kita sendiri ya. Pak Su cakap dengan Pak Su. Kalau Pak Su cakap dengan Mak Su, itu interpersonal. Ini Pak Su cakap dengan Pak Su. Ya. Bentuk komunikasi dengan diri sendiri yang melibatkan penggunaan bahasa ya, dan pemikiran dalam diri sendiri ya. Bila kita bercakap, tentulah kita akan menggunakan bahasa ya. Kita gunakan perkataan, kalimah, ayat dan sebagainya ya. Dan ianya berlaku dalam bentuk pemikiran kita ya. Ya. Kadang-kadang kita sebut perkataan itu secara lisan ataupun kita cakap dengan dalam hati ya. Yang kedua, individu menjadi pengirim dan dia menjadi penerima. Ya. Kalau Pak Su bercakap dengan Mak Su, Pak Su sebagai pengirim, Mak Su jadi penerima lah. Ya. Kalau Mak Su bercakap pula, dia pengirim, Pak Su pula penerima. Itu kalau interpersonal. Kalau intrapersonal, Pak Su jadi pengirim, Pak Su jadi penerima. Ya. Penerima apa? Penerima message. Apa yang Pak Su fikirkan, apa yang Pak Su nak cakapkan. Ya. Kemudian Pak Su juga yang memberi maklum balas. Bagi feedback. Betul lah yang ini, betul ni, yang ni bagus ni, yang ni tak bagus. Kita sendiri yang memberi maklum balas ataupun feedback ya, terhadap diri kita sendiri. Itu ciri yang kedua ya. Ciri yang ketiga, individu berfikir secara aktif. Biasanya kalau kita buat intrapersonal ni, kita berfikir secara aktif ya. Tentang sesuatu perkara. Apa-apa sajalah yang kita fikirkan ya, yang sama ada dia bersifat dalaman, berkaitan dengan diri kita sendiri, ataupun berkaitan dengan orang luar, berluaran, sama ada tempat ke, situasi ke, peristiwa ke, orang ke dan sebagainya, kita fikir. Kita fikir sendiri. Boleh jadi perkara berkaitan dengan diri kita ataupun berkaitan dengan perkara yang di luar daripada diri kita ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bermonolog. Kalau kita dialog, maknanya kita ada dua orang ya. Ini monolog maknanya seorang-seorang ya. Maknanya kita bercakap dengan diri kita sendiri ya, untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Okay. Dan selalunya komunikasi intrapersonal ni menjadi asas kepada komunikasi interpersonal ya. Kadang-kadang kalau kita nak jumpa cikgu ke, nak jumpa pensyarah kan, kita dah fikir-fikir dah. Ya, kita dah fikir apa benda kita nak cakap. Kalau saya cakap macam ni macam mana? Kalau aku cakap yang ni agaknya. Jadi kita dah mula bercakap ya. Jadi kita dah macam buat persediaan sebelum kita jumpa pensyarah ataupun sebelum kita jumpa cikgu. Ataupun kalau kita di pejabat, kita nak jumpa bos. Nak jumpa bos ni kita dah bercakap, dah dialog dengan diri kita sendiri ya. Jadi maksudnya komunikasi intrapersonal ni menjadi asas kepada komunikasi interpersonal. Itu yang bagusnya ya. Baik, seterusnya kita cuba lihat apakah tujuan utama ya kita buat komunikasi intrapersonal ni ya. Yang pertama, kita boleh katakan di sini ya, kita nak buat analisis ya. Kadang-kadang sama ada kita nak buat analisis tentang diri kita ya. Aku ni kenapa aku macam ni ya? Kenapa tadi aku buat macam tu ya? Kenapa aku ni buat silap macam ni ya? Macam mana cara aku nak buat pembaruan pendapat ya? Macam mana aku nak tidak mengulangi kesilapan ini. Jadi kita buat analisis tentang perkara-perkara tentang diri kita ataupun orang lain ya, secara berseorangan ya. Yang kedua, kita nak buat pentafsiran ataupun persepsi. Ya, kadang-kadang sebelum kita nak bercakap dengan orang, kita sudah bercakap dengan diri sendiri. Kita punya, macam mana kita punya persepsi. Apakah tafsiran kita tentang perkara itu, perkara ini dan sebagainya. Misalnya katalah bos tegur kita ataupun bos marah kita umpamanya ya, kita dah buat persepsi. Ya. Kita nak buat persepsi ya. Kalau bos marah macam ni, ini macam mana. Kalau orang tu tegur kita, apa persepsi kita terhadap orang itu ya.
So kadang-kadang persepsi ni berlaku secara cepat, secara laju ya. Sebelum kita nak berkomunikasi secara interpersonal, kita dah buat persepsi dulu. Ya. Kita dah persepsi, kadang-kadang persepsi itu boleh jadi positif, persepsi boleh jadi negatif ya. Kita mungkin kata bos ni tak patut cakap macam tu ni pasal ya. Kita belum cakap dengan dia lagi, kita dah kata bos ni memang ini macam-macam ya. Itu dikatakan perception ataupun tafsiran ya. Yang ketiga, kita nak menyelesaikan satu masalah. Kadang-kadang kita tidak ada peluang lagi ya, kita nak share masalah kita kepada orang lain ya, untuk kita minta pendapat ya. So kita cuba selesaikan sendiri ya. Ya. Elok jugalah kalau aku rasanya aku buat macam ni ya. Tak patut aku kalau aku buat langkah-langkah A ni macam ni. Kalau tak boleh aku nak pakai plan B pula macam ni. Dan kita dah ada planning sendiri ya. Kita berbicara ya, cuba selesaikan dengan di tahap diri sendiri tak. Sebelum kita mungkin minta nasihat atau panduan daripada orang lain ya. Dan yang keempat ialah membuat penilaian diri. Ya, kadang-kadang kita nak nilai diri kita ya, kalau kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan ya, banyaklah dosa telah berbuat ya, banyak perkara yang aku tinggalkan, yang diwajib dengan yang sunat yang tak buat ini kenapa ya. Ataupun kalau kita nak buat penilaian diri tentang prestasi kita sebagai pelajar, prestasi kita sebagai seorang pekerja ya, kadang kita boleh buat penilaian kita ya. Di mana tahap ilmu kita, di mana tahap kemahiran kita, di mana tahap kompetensi kita, apa patut kita buat. Itu dikatakan penilaian diri, kita bercakap dengan diri kita sendiri ya. Dan yang selalu berlaku, saban hari berlaku ialah kita nak buat keputusan atau buat pilihan ya. Kadang-kadang kita nak pergi kerja kan ya, kita nak pakai baju warna apa hari ni. Ya. Nak pakai baju tu pun kita kena buat pilihan. Kita nak makan apa tengah hari ni. Ya. Kita nak buat homework ni bila ya. Macam mana nak buat homework ni, kita kena buat pilihan ya. Nak buat malam ke, nak buat siang ke, nak buat pagi ke ya. Kita nak pergi solat berjemaah ke, tak nak pergi solat berjemaah ni. Hujan ni, macam mana nak pergi ni. Kita buat keputusan dan pilihan. Itu kita bercakap dengan diri kita sendiri ya. Intrapersonal ya. Okey. Seterusnya ialah untuk menjana idea-idea kreatif. Ini banyak tokoh-tokoh ya, inventor ya, tokoh-tokoh yang mencipta itu, mencipta ini macam-macam ya. Penciptaan baru ni, selalunya idea-idea kreatifnya bermula daripada diri sendiri. Dia fikir tentang satu perkara ya, fikir, dapat satu idea. Fikir, dapat satu idea baru ya. Kemudian dicuba. Fikir, ini dikatakan menjana idea kreatif. Ini di antara tujuan-tujuan komunikasi intrapersonal yang boleh Pak share lah pada anda pada kesempatan kali ini ya. Jadi saudara dan saudari sekalian ya, sebenarnya komunikasi intrapersonal sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Sama ada kehidupan kita sebagai seorang sebagai peribadi, kalau kita menjadi seorang ahli keluarga ya, dalam keluarga ya, kita jadi pelajar, kita dalam organisasi, dalam jabatan kita ya, kita jadi ahli masyarakat. Dia banyak perkara-perkara yang kadang-kadang menuntut kita ya untuk kita berfikir, merenung, menginsafi ya, mencari solution, mencari penyelesaian ya, dan kita berfikir dan bercakap dengan diri, monolog dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang sebelum tidur ya, waktu kita sunyi-sunyi ya, tak ada orang di sekeliling kita, kadang-kadang kita cari masa ya untuk kita bermonolog ya, memikirkan ya sesuatu berkaitan diri. Tujuan ialah macam yang Pak Su katakan tadi lah ya. Kita nak buat analisis ke, kita nak buat perception ke, kita nak buat selesai masalah ke, kita nak jana idea kreatif lah ya. Kita nak menilai diri kita ni ya, aku ni banyak dosa, aku ni banyak benda aku tak buat ya, tanggungjawab aku dan macam-macam ya. Ataupun kita nak membuat sesuatu keputusan ya, ataupun pilihan ya. Jadi banyak perkara-perkara tadi yang menuntut kita, memerlukan kita merenung diri kita dan kita bercakap dengan diri sendiri dan untuk kita menghasilkan satu keadaan ya, ataupun satu pandangan ya, atau satu paradigma kita sendiri tentang suatu perkara untuk kita memajukan diri kita, sama ada dari segi kerohanian ke, dari segi pemikiran ke ya, dari segi sikap ke, dari segi tingkah laku ke, dan akhirnya akan menyentuh ya ataupun memberi kesan kepada prestasi ataupun pencapaian kita sebagai seorang insan ya. Sehingga kita bertemu dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.